billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu lagi kita hari ini dalam sesi bacaan bersama. Begitulah ya, bacaan bersama. Mungkin ada sahabat-sahabat, kekanda-kekanda kita yang di luar sana, kakak-kakak, abang-abang yang pertama kali join bertanya, saya ulang balik, kita ni bacaan bersama saja. Satunya tak ada guru-guru kat sini, ustazah tak ada, walaupun kepiah yang ada janggut panjang tapi bukan ustaz. Semalam ternampak posting tuan-tuan guru pergi untuk menghidupkan semula tauliah mereka mengajar. Jadi terasa kecilnya kita ya. Kita baca ramai ni berkongsi-kongsi, tapi kita ni tak adalah mengajar. Kita hanya berkongsi-kongsi bacaan saja, membaca bersama. Begitulah. Adapun sedikit tambahan tu saya ambil daripada dua sumber utama. Pertamanya tafsir Ibn Katsir. Yang keduanya syarah oleh Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Basit berkenaan dengan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi kita ada tiga sumber lah. Satu yang dikumpulkan oleh penerbit dalam Al-Quran Amazing ni, kemudian yang dibawa oleh dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang disyarahkan oleh Tuan Guru Dr. Basit. Sahabat-sahabat, rakan-rakan sekretariat pun kalau nak lebih memahami Al-Quran, makna sebenarnya, bolehlah top up sikit. Selain daripada kita baca pagi-pagi ni, kat rumah ada masa, cuba tengok, cari-cari tafsir Ibn Katsir, syarah-syarah dia, dan juga tafsir Pimpinan Rahman. Tapi Pimpinan Rahman ni ada antara tafsir yang ada beberapa cerita Israiliyat. Jadi perlulah dengar dengan Tuan Guru. Ibn Katsir tak ada, insyaAllah. Ingat ya, tak semua dalam kitab tu kita boleh amal. Satu, kena faham. Kedua, ada kitab-kitab, contoh kitab-kitab tafsir bawa cerita Israiliyat. Bahkan ada kitab-kitab tafsir bawa hadis-hadis maudhu'. Ada kitab yang dikeluarkan, diterjemahkan oleh Jakim sendiri menceritakan senarai cerita-cerita Israiliyat dan hadis-hadis maudhu' yang di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi ingat ya, kalau kita duduk berguru pun, tak semestinya guru tu baca kitab, apa dalam kitab tu kita boleh terus amalkan. Ada kala yang dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab kecil, sandaran dia tak berapa kuat. Perlu diperbetulkan pandangannya. Wallahualam ya, siapa yang dah banyak berkisar di kuliah-kuliah akan jumpalah permasalahan begini ya. Tapi insyaAllah, selagi mana kita bersandarkan daripada ringkasan ni dan kita sandarkan pula dengan tafsir Ibn Katsir, insyaAllah. Jadi kita punya bimbingan awal pagi ni taklah lari sangat ya, insyaAllah. Ini kita sambung lagi. Novel Agung. Saya dah ulang-ulang novel Agung kan. Novel Agung memang sebenarnya inilah kalam Allah. Dia nanti di akhir surah Yusuf nanti Allah paterikan semula. Awal surah Yusuf Allah dah beritahu pengajaran bagi siapa yang dibukakan hatinya. Ujung surah Yusuf Allah bagi tahu lagi. Ya. Cerita-cerita ni, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah bagi tahu nanti ujung tu aku ceritakan kepada engkau satu cerita yang pada ketika itu engkau tak ada. Kau tak bersama dengan adik-beradik Yusuf ni masa adik-beradik dia berpakat campak Yusuf masuk dalam perigi. Allah beritahu ujung nanti. Dalam 1-2 muka lagi kita akan jumpa insyaAllah. Jadi kita sambung lagi novel Agung ni. Hari ini nak masuk bab di mana Nabi Yusuf Allahumma shalli ala Muhammad memperkenalkan diri dia kepada adik-beradik dia. Ingat ya, dalam surah Yusuf antara pengajaran kita tengok akhlak Nabi Yusuf itu sendiri, menguruskan pelbagai perkara. Menguruskan ilmu yang Allah bagi, ilmu apa? Takbir mimpi. Menguruskan perihal mimpi dia, menguruskan bagaimana akhlak dia ketika makcik dia menuduh dia, akhlak dia bagaimana duduk dalam penjara, walaupun didatangkan dengan sahabat-sahabat meminta takbir mimpi, dia buat apa? Dia dakwah dulu. Kita ambil kat situ ya. Ingat surah Yusuf bukan untuk surah orang mengandung baca supaya anak lawa. Tak. Orang Melayu ni suka sangatlah. Taklah, salah baca Quran tu. Tapi janganlah kita baca surah Yusuf ni ketika kita mengandung je. Nak beranak kita baca surah Maryam kan.
Baca surah Maryam ni bagi senang beranak Ada. Surah Yusuf ni kita disuruh baca untuk mempercantikkan akhlak kita. Sinopsis surah Yusuf dibaca untuk mempercantikkan akhlak kita, bukan nak anak lawa gitulah. Tengok banyak lagi ibrah kita boleh ambil daripada surah Yusuf walaupun dia dalam bentuk penceritaan semata-mata tapi ada ibrah yang Allah kata untuk orang yang dibukakan hatinya, untuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung yang ini 87 sampai 95. Silakan nanti baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله أنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Terjemahan. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah bantuan gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dia Yusuf berkata,
Tahukah kamu apakah keburukan yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, adakah engkau sebenarnya Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurnianya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Mereka berkata, demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau daripada kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dan bawalah bajuku ini lalu usapkan ke wajah ayahku. Dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh ahli keluargamu kepadaku. Dan ketika kafilah itu telah keluar daripada negeri Mesir, bapa mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mereka keluarganya berkata, demi Allah sesungguhnya engkau masih tidak siuman seperti dahulu. Mukjam biqamisi kamasya. Al-kamis pakaian itu sudah dikenal. Jamaknya adalah kumusun wa misah wa kumsan. Firman Allah, jika baju gamisnya koyak di bahagian hadapan. Surah Yusuf ayat 26. Dan jika baju gamisnya koyak di bahagian belakang. Di Surah Yusuf ayat 27. Wa qammasahu, artinya memakaikan gamisnya. Tafsir Jalalain. Izhabu biqamisi hadha. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Baju gamis yang dimaksudkan di sini adalah baju gamis Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipakainya sewaktu dia dicampakkan ke dalam api. Baju tersebut dikalungkan Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu dia berada di dalam perigi. Baju tersebut daripada syurga. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf supaya mengirimkan kepada ayahnya sambil berkata, sesungguhnya pada baju itu terdapat bau syurga dan tidak sekali-kali ia diusapkan kepada orang yang sakit, melainkan orang sakit itu akan sembuh dengan seketika itu juga. Kisah Nabi dan Rasul. Setelah anak-anak Yaqub alaihissalam kembali dari Mesir, dia memerintahkan agar mereka pergi lagi ke Mesir untuk mencari kabar tentang Yusuf alaihissalam dan saudaranya Bunyamin. Mereka pun pergi lagi ke Mesir dan menemui Yusuf. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami sekeluarga telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barangan yang tidak berharga sedikit. Maka penuhilah gandum untuk kami, sedekahkanlah kepada kami lebih daripada barang tidak berharga yang kami bawa sebagai tukaran ini. Ada juga yang mengatakan, terimalah barang ini untuk ditukar dengan saudara kami. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam mendengar perkataan mereka, luluh hatinya sehingga berderai air matanya. Baginda pun mendedahkan air di tinti asalnya. Dikatakan pula bahawa Yusuf mendedahkan air di tintinya itu kepada mereka kerana ayahnya menulis surat saat diberitakan bahawa Bunyamin telah mencuri. Isi surat itu daripada Yaqub alaihissalam, Israel bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah, kepada Menteri Mesir yang tegas, yang adil. Amma ba'du. Sesungguhnya kami sekeluarga dilanda kesengsaraan. Datukku Ibrahim alaihissalam, kedua-dua tangan dan kaki diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Namun Allah menjadikan api sebagai pendingin dan penyelamat. Ayahku Ishaq alaihissalam, kedua tangan dan kakinya diikat lalu diletakkan pisau di atas lehernya untuk disembelih. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gantinya. Adapun aku mempunyai anak lelaki yang paling kucintai daripada anak-anakku yang lain. Dia pergi bersama saudara-saudaranya
ke suatu tempat. Ketika mereka kembali, yang dibawa hanya bajunya dalam keadaan berlumuran darah. Mereka mengatakan seringkali telah memakannya. Anakku yang lainnya, saudara sekandungnya, aku diminta untuk merelakannya pergi bersama mereka. Ketika kembali mereka berkata dia mencuri dan anda yang menahannya. Padahal aku sekeluarga tidak pernah mencuri dan tidak juga melahirkan seorang pencuri. Jika mahu kembalikanlah dia kepadaku. Jika tidak, aku akan berdoa untukmu agar hal ini dialami oleh anak-anakmu. Setelah membacanya, Yusuf tidak mampu lagi menahan tangisan. Dia pun mendedahkan air titinya kepada mereka sambil berkata, tahukah kejahatan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya kerana kamu tidak sedar akibat perbuatanmu ini? Mereka berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan kurnianya kepada kami. Setelah itu Yusuf bertanya kepada mereka tentang tentang ayahnya. Mereka berkata, setelah kehilanganmu matanya buta kerana kesedihan. Nabi Yusuf berkata, pergilah dan bawalah baju gamisku ini, usapkanlah kepada muka ayahku, nescaya dia akan dapat melihat kembali. Bawalah keluargamu semuanya ke sini. Lalu Yahuda berkata, aku yang akan pergi dan membawanya kerana aku yang membawa baju ini dahulu dengan dilumuri darah. Akulah yang mengatakan kepadanya bahawa seringkali telah memakannya. Maka akan kukabarkan kepadanya bahawa Yusuf masih hidup. Maka Nabi Yaqub sangat bergembira dengan berita ini. Dengan berita itu. Mengikut pendapat lain, cerita ini diragukan kebenarannya kerana menyebutkan yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah bapa Nabi Yaqub, iaitu Ishak. Padahal riwayat daripada Nabi SAW menyebutkan bahawa yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail AS. Orang-orang Yahudi mengingkari perkara ini kerana dengki dengan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada keturunan Nabi Ismail, iaitu bangsa Arab. Baik, kita tangguh sekejap sebelum Riyadhus Shalihin. Dan habis dah kita kisah Nabi Yusuf. Ada beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada surat ni. Pertamanya kita tengok selepas, tak apalah, ada macam-macam lah sirah yang membawa cerita bagaimana Nabi Yusuf tiba tu kan. Di sini penerbit memilih cerita ni, dia bawa daripada kitab Ibnu Al-Asil Al-Jazari ni, Kamil fi Tarikh. Mestilah ada sandaran dia, wallahualam. Ibnu Katsir tak bawalah cerita terperinci begini, tetapi memang disahkan selepas adik-adik Nabi Yusuf ni mengadu tentang susah payah dia. Susah payah dia, kemaraunya, tak ada makanan, dia dah hujung dah habis dah. Makanan dah tak ada dah, dikatakan barang yang dia bawa tu pun barang yang tak baik kalau barter trade, ataupun duit pun tak berapa nak ada duit dah. Tapi pergi juga dia meminta, Allahumma salli ala Muhammad, penuhilah bantuan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada awal dia kata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Dia dah gawat sangat-sangat dah. Dah tak ada makan dah dekat Kanaan. Dan Nabi Yaqub mengarahkan anak dia pergi jugalah. Dan masa sama cari Yusuf. Sebab cerita dia, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Jadi ayah dia tahu Yusuf belum meninggal dunia. Ini wahyu yang diberikan kepada Nabi Yaqub. Nanti kita akan jumpa Nabi Yaqub sendiri mengesahkannya. Muka surat selepas ni. Apa berlaku lepas Nabi Yusuf memperkenalkan diri ni, aku Yusuf dan ini saudaraku. Ini Yusuf, aku Yusuf dan ini saudaraku. Kemudian ayat 90 tu kan. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Seterusnya Nabi Yusuf sambung pada ayat 92,
Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia Maha Penyayang antara para penyayang. Ini akhlak pada Nabi. Daripada awal lah kita dah remind, Allah dah remind kita berkenaan dengan cantiknya akhlak Nabi Yusuf. Daripada awal lagi dah sampai ketika ini pun, pada ketika dia yang sangat berkuasa. Dia bukan raja ya. Ingat, Nabi Yusuf bukan raja. Nanti besok kita tengok bagaimana Nabi Yusuf sendiri masa menyambut Nabi Yaakob tu dikatakan raja suruh pembesar-pembesar pun keluar sambut. Bahkan ada sirah kata raja-raja sendiri menyambut Nabi Yaakob. Ada tersalah, diceritakan Nabi Yusuf ni raja Mesir. Nabi Yusuf bukan raja Mesir, dia pembesar. Bahkan ada di kalangan pembesar dia masih belum mentauhidkan diri kepada Allah. Ada mengatakan raja di sendiri pun tidak mentauhidkan diri kepada Allah. Itulah dia. Dalam surat ini yang pentingnya berkenaan akhlak Nabi Yusuf ketika dia dalam keadaan berkuasa, menerima adik-beradik dia yang dah mengkhianati dia masa kecil. Masa kecil tau. So, jarak daripada cerita awal jatuh Wiwi sampai sekarang ni, pada pandangan ulama kata 80 tahun. 80 tahun. Lama tu. Lama tu. Jarak antara Kanaan dengan Mesir tu pun sekitar 82 farsah. Farsah ni, satu farsah ini kiraan lah. Satu farsah tu lebih kurang 5 km lah. Lebih kurang lah. 400 km jauh. Palestin ke Mesir. Memang jauh lah. Kalau Palestin ke Mesir tu jauh. Dia lama dah Nabi Yusuf ni berpisah dengan ayah dia yang sangat dia sayang, Nabi Yaakob. Ni baru jumpa Bunyamin ni. Baru jumpa Bunyamin, belum jumpa Nabi Yaakob lagi. Baik, wallahualam. Ingat surah Yusuf diturunkan kepada kita antaranya untuk kita lihat betapa cantiknya akhlak Nabi Yusuf. Kemudian Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Abdullah Tariq bin Urshain radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan beberapa keterangan, di antaranya syarat tauhid adalah berlepas diri daripada perkara yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kufur kepada taghut. 2, seorang Muslim itu dilindungi darah, harta dan kehormatannya. Dia tidak boleh dizalimi dan dianiaya. 3, menetapkan hukum berdasarkan perkara yang nampak. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pernah berbuat aniaya zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta dihalalkan maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika tidak dilakukan, maka nanti pada hari kiamat, jika dia memiliki amal soleh, akan diambil daripadanya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Inilah yang kita nak kena elak-elak sangatnya. Apa yang kita dah berlaku zalim kepada sahabat-sahabat, kita kena pergi mohon maaf terus kepada sahabat. Antara kezaliman yang banyak kita lakukan pada zaman sekarang ni apa dia? Kezaliman pada mulut kita. Mulut kita menzalimi sahabat-sahabat. Lidah kita ni banyak buat dosa. Na'udzubillah, mengheret ramai orang masuk neraka atas asbab lidah. Jari-jari kita yang menaik ni jadi hati-hati sebab tak boleh. Apa saja amalan kita buat tak boleh menghapuskan dosa kita sesama manusia. Hutang kita. Hutang bolehlah tahan, anak-anak boleh tolong bayarkan kalau anak-anak tahu tetapi yang lain kita mengumpat. Seronok ni kita mengumpat ni, pompet, cakap pasal orang, cerita politik ke apa ke, kita kena pergi minta ampun pada dia. Ini semua kita dah tahu ni. Kita dah tahu, jadi atas kita lah. Atas ilmu yang kita ada ni kita decide. Kita nak buat lagi ke tak? Tersedar ke yang kita buat selama ni berdosa?
Sebab ini dia punya ancaman dia. Jika tidak dilakukan, apa dia lakukan masa apa? Pergi minta maaf, pergi bayar hutang, pergi minta ampun dosa daripada sahabat kita itu, nanti pada hari kiamat jika dia memiliki amal soleh, akan diambil daripadanya sebanyak kezalimannya. Habis amalan kita. Dahlah amalan kita tak banyak. Dan daripada hadis kita tahu Rasulullah SAW kata ada muflis kat akhirat nanti datang dengan pahala segunung Bukit Uhud, tiba-tiba kering, muflis, ambil dia orang belaka. Kata cukup pula pahala kita bagi tu, kita apabila dia tidak memiliki lagi kebaikan, keburukan saudaranya yang dizalimi itu akan diambil lalu ditimpakan padanya. Dosa-dosa orang yang kita zalim tu pula transfer kat kita. Nauzubillah. Jadi doalah. Atau doa yang kita kena amalkan sama-sama. Kena amalkan ni, amalkan sama-sama, baca, jangan tinggal. Iaitu, ya Allah Tuanku, pertamanya minta ampun dosa setiap orang yang pernah aku zalimi dan jadilah mereka ni orang yang pemurah yang mengampunkan dosa aku yang pernah menzalimi mereka. Tak mungkin lagi aku boleh pergi memohon keampunan terus pada mereka. Jangan jadikan mereka ni orang yang mengutip pahala aku di akhirat nanti. Sesungguhnya aku bimbang pahala aku sangat sedikit. 1. 2, kita sedekah. Ya Allah Tuanku, dalam hati ni aku sedekah ni masuk dalam tabung ni untuk siapa-siapa yang aku pernah berhutang atas dia. Atas sebab tu minta dia halalkan hutang aku. Macam tu, kita sedekahkan atas nama dia. Ingat, ini benda yang mengikis pahala kita. Kan kikis nampak sikit lah. Ini kaut terus. Bukan setakat kaut terus. Ini bawa bulldozer, bukan bulldozer lah. Bawa excavator tu ambil ni pahala ni. Tak cukup lagi excavator sama. Hempak pula kita dengan dosa-dosa dia. Nauzubillah. Jangan kita ambil ringan pada hadis ni. Walaupun sama-sama dengar. Jangan kita ambil ringan. Sebab tu atas amalan kita macam tadi, yang doa saya baca tadi, amalkan. Sungguh-sungguh. Sebab banyak sangat orang yang kita zalim ni. Jangan kita ingat kita ni baik. Banyaklah. Mulut kita ni banyak menzalimi orang. Mulut dan jari zaman sekarang ni. Banyak kita menzalimi orang. Nauzubillah. Kemudian akhir, nasihat dan pengajaran. Nasihat dan pengajaran. Sesungguhnya segala sesuatu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat adalah buah daripada ketakwaan dan kesabaran. Tiada balasan yang diterima bagi orang yang bertakwa dan bersabar kecuali balasan yang terbaik. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Selayaknya bagi seorang hamba jika diberi suatu kenikmatan setelah sebelumnya berada dalam kesusahan dan kesulitan, mengingatkan kembali hal-hal yang sudah berlalu. Hal ini tiada lain kecuali untuk membesarkan kenikmatannya yang sedang dirasakan dan memperbanyakkan syukurnya kepada Allah. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku daripada penjara dan ketika membawa kamu daripada dusun padang pasir setelah syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Inilah di antara keutamaan Yusuf alaihissalam. Baik, alhamdulillah. Kita ada sikit lagi, lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat lagi untuk menghabiskan surah Yusuf. Ada lagi, ada beberapa ayat lagi, tetapi 6 ayat tu kisah Yusuf. Kemudian yang baki itu berkenaan dengan Allah memaklumkan kepada baginda Rasulullah SAW kenapa surah Yusuf ni diturunkan dan apa tanggungjawab pada rasul, dan bagaimana keadaan umat akhir zaman walaupun diturunkan rasul untuk memberi peringatan. InsyaAllah. Nanti besok kita tengok seterusnya bagaimana Nabi Yaqub datang ke Mesir, disambut dengan meriah oleh Nabi Yusuf. Kita ada satu doa yang penting daripada muka surat besok, bacaan bersama kita, bagaimana satu doa diajarkan oleh Nabi Yusuf sendiri, penutup kepada peristiwa dia dengan keluarga ni. InsyaAllah. Tengok akhlaknya Nabi masih ada doa-doa yang seolah-olah Nabi itu banyak buat dosa. Doa itu kita sambung besok insya-Allah, tapi kalau kita ingatlah kepada ketika Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail selesai membangunkan Kaabah, apa doa dia?
Jawatanku, terimalah amalanku. Itu siapa yang baca doa tu? Nabi Ibrahim. Terimalah amalannya, padahal dia yang diarahkan oleh Allah untuk mendirikan Kaabah. Besok kita akan jumpa doa yang lebih kurang sama. Nabi Muhammad SAW pun mempertontonkan akhlak yang sama kepada kita. Banyaknya dia solat, banyak dia mohon keampunan, seolah-olah banyak dosa Rasulullah. Istighfar saja tak kurang 70-100. Kita buat tak istighfar hari-hari 70-100? Istighfar dengan terasa kita banyak dosa. Ada tak kita buat? Kita cuba tanya. Jangan kita sia-sia kita membaca hari-hari ni. Macam baca duduk sengih je kita ramai-ramai depan ni kan. Tapi kita tak ada lah ambil satu pun amalan daripada bacaan bersama kita ni. InsyaAllah besok kita akan jumpa doa tu. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.